Hello guys, apa khabar semuanya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di dalam rancangan Virus TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Okey, sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar dan tidak menjalankan aktiviti pemasaran untuk tarik orang join saya. So, ingin saya tekankan di sini, jika anda seorang trader yang baru, saya nasihatkan anda untuk berhenti je. Jangan buat semak dalam dunia trading ni, okay? So far baru-baru ni saya kena kecam sebab kan saya acah-acah sifu. Saya nak beritahu korang semua, saya bukan sifu guys. Saya bukan sifu, saya bukan mentor. Tujuan saya muncul dekat dalam media sosial ni adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang bahawa jangan mudah tertipu dengan skim-skim cepat kaya semua. So far itulah niat baik kita, biasa mesti ada orang kecamnya. But it's okay. Itu adalah orang panggil apa? Titik permulaan di dalam dunia sharing saya ni. Saya nak share dekat anda semua. So far jika anda ada basic, InsyaAllah boleh faham lah apa yang saya cerita ni. So jika korang tak ada basic, payah sikit lah. Akan jadi seorang yang bernama daun pandan yang acah-acah macam tak apa-apa lah dia. But it's okay, kita tak nak lawan dengan orang. Seperti biasa, saya buat channel ni bukan untuk lawan dengan orang, untuk bagi tahu siapa siapa sifu, siapa tak power, siapa noob. Bukan. So tujuan saya adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang tentang pentingnya ilmu, tentang kita trade ni bukan main tikam-tikam guys, seperti yang digembar-gemburkan di luar sana. So ramai orang ingat trading ni adalah judi. That's why lah ada yang kata haram, ada yang kata tak haram. Okay. So far Alhamdulillah saya dah buat kajian saya, memang tak ada masalah pun dalam dunia ni. So bagi saya, orang yang berkata begitu, dia nak, orang kata dia nak mempromosikan dia punya produk. Contoh takaful ke, macam-macam lah, dia nak jual emas lah, apalah. So dia naikkan isu, yang macam tu untuk tarik perhatian orang. Okay. So terpulang lah masing-masing. Saya tak pernah paksa orang untuk join apa yang saya sharing dekat media sosial ni. So far saya tak pernah paksa orang lah. Okay. Saya buat benda ni untuk diri saya. Okay. So harap korang semua jelas. So hari ni kita nak melihat apakah reaksi pasaran di dalam pada awal minggu ni. So seperti biasa, kita nak dengar dulu kita nak mencari apakah reason untuk sesuatu price itu bergerak. So far kita nak tahu adakah perang di antara Rusia dan Ukraine dah reda. Kita tak pasti lagi. So hari ni kita nak check sama-sama. Okay guys. So how was your day guys? Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. So ingatlah orang tersayang. Okay, korang dah ready belum? Okay, kita dengar intraday dan dollar. Okay, let's go. Okay, Assalamualaikum lagi, selamat pagi, salam sejahtera bersama dengan Dollar dalam Sembang Intraday. Kita nak sambung lagi ulasan pergerakan pasaran bagi pembukaan dagangan awal minggu ni. Jadi macam biasalah, di awal minggu ni, hari Senin, sesi Asia pula tu, pergerakan harga biasalah suram lagi lah, perlahan mendata. Jadi kita nak imbas sikit apa yang berlaku pada minggu lepas. Minggu lepas memang rancak lah sebab kita memberi tumpuan kepada beberapa keputusan bagi mesyuarat polisi Bank Pusat Utama, iaitu Federal Reserve, Bank of England, BOJ. Jadi
Kita lihat pada minggu lepas dah mula bank-bank pusat ni mengetatkan polisi, dengan yang paling ketara adalah Federal Reserve memulakan kenaikan kadar faedahnya yang pertama untuk mesyuarat minggu lepas, dan dijangka akan ada 6 lagi kenaikan kadar bagi 6 lagi mesyuarat polisi berikutnya lah sepanjang tahun ni. Jadi mungkin kita jangkakan yang US dollar mungkin akan mengukuh lah untuk tempoh yang lebih panjang. Begitu juga dengan mata wang pound, di mana mesyuarat minggu lepas adalah kali kedua kenaikan kadar yang dilakukan oleh Bank Pusat pada tahun ni. Jadi kita lihat sikit pergerakan harga pada carta euro US dollar pada minggu lepas. Selepas mesyuarat fomsi tu, kita lihat sebenarnya US dollar bergerak lemah. Tapi kita jangkakan mungkin bila-bila masa saja US dollar akan buat comeback balik. Jadi selepas melemah sehingga ke dagangan Khamis, tapi pada Jumaat tu kita lihat ada pengukuhan sedikit bagi mata wang US dollar. Selepas kenaikan pada harga pada carta euro US dollar ni mencatat paras ketinggian sekitar 1.114 dolar. Pada Jumaat kita lihat ada penurunan harga semula ke paras 1.1 dolar. Mungkin juga berlaku aktiviti profit taking pada penghujung minggu, dan kita belum lagi melihat pengukuhan yang lebih jelas untuk US dollar, tapi mungkin boleh berlaku pada minggu ni lah. Kita lihat perkembangan perang antara Rusia dengan Ukraine juga. Runding yang masih lagi diteruskan walaupun pencerobohan Rusia ke atas Ukraine tu masih lagi berterusan. Kita lihat perkembangan macam mana. Jadi untuk jagaan, jika penurunan harga pada carta euro US dollar di bawah paras 1.1 dolar, mungkin juga yang USD dah mula mengukuh. Jadi kita jangkakan penurunan harga mungkin boleh menuju semula ke support 1.08 dolar. Atau sebaliknya, jika kenaikan harga berlaku mengatasi paras ketinggian minggu lepas, mungkin kita jangkakan paras 1.12 dolar akan jadi tumpuang lah untuk kenaikan harga. Okey, beralih pada carta GBP USD pound dollar. Selepas kita jangkakan yang pound mungkin akan mengukuh selepas ni, selepas BOE menaikkan kadar faedahnya. Jadi kita lihat pada penghujung minggu, harga membuat kenaikan, masih lagi tak berjaya untuk tembusi resisten pada 1.32 dolar. Dan mungkin minggu ni akan memberi kelebihan juga kepada mata wang pound sebab data inflasi yang akan diterbitkan, data inflasi UK yang akan diterbitkan pada Rabu ni dijangkakan mencatatkan bacaan yang meningkat. Jika pound berjaya mengukuh, berjaya melonjakkan harga pada carta GBP USD ini melepasi rintangan 1.32 dolar, kita jangkakan paras sasaran seterusnya harga adalah pada 1.33 dolar, paras ketinggian terbaru yang juga menjadi tumpuang pada dagangan sebelum ni lah. Sebaliknya, jika rintangan 1.32 dolar kekal lah menghalang harga untuk buat kenaikan, kita mungkin jagakan penurunan harga akan berlaku semula dengan paras sokongan awal dilihat pada 1.31 dolar, dan jika harga turun lebih rendah akan menuju semula ke zon support utama 1.3 dolar. Jadi untuk minggu ni mungkin di awal minggu ni pergerakan harga agak perlahan, tapi kita akan beri tumpuan kepada beberapa data sektor utama, data pembuatan dan perkhidmatan di Eropah, di UK dan juga di Amerika Syarikat pada penghujung minggu ni. Jadi mungkin penghujung minggu lah pergerakan harga akan lebih rancak semula. Jadi macam biasa di awal minggu ni pergerakan harga masih lagi perlahan, kawal risiko masing-masing. Dan itu saja dulu ulasan pergerakan. Okay guys, so itu saja dulu. Jom kita nak tengok sikit lah. Kita nak buat recap sikit untuk pergerakan pasaran untuk minggu lepas. Trading view. So kita nak buat recap sikit lah. So mungkin ada something yang kita nak lihat. Okay. So apa yang saya faham tentang dan dolar cakap possibility untuk long term pergerakan dolar index possibility akan mengukuh. So maknanya mereka akan kembali kepada asset safe haven disebabkan apa orang panggil, dia nak mengetatkan polisi apa tadi saya tak ingat, tapi dia berkenaan dengan tu lah. So mungkin ekonomi negara tu tengah berbolak balik. So mungkin pelabur akan lari ke asset safe haven.
Mungkin juga minggu ini dia akan react. Kita nak tengok apakah reaksi pasaran. So kita mulakan dengan dollar index. Okay, kita dekat time frame H4 dollar index. Kita nak pastikan apakah reaksi okey. So sekarang dia ada di kawasan support yang sebelum ni lah. Okay. Dan dia ada reaction dekat kawasan situ. So kita nak lihat dekat kawasan kecil, dekat time frame kecil ada tak benda-benda yang meyakinkan kita. So dekat sini pun ada satu kenaikan, dipanggil new height ataupun dipanggil new height lah kan, higher height lah, lebih kurang macam tu. So kenaikan ni kita tak nampak lagi sebab di awal minggu. Kalau dia ada form satu engulfing dekat H4 ke pun cantik juga. Tapi kita dari segi wave theory, kita boleh lihat ini adalah satu impulsif dan ini adalah satu pattern correction. Dan mungkin dia akan turun sikit lagi dan teruskan kenaikan. Dan mungkin ini adalah kawasan yang terakhir dia akan capai. So kita tak pasti guys. So dekat H4 ada satu form, dia form satu bearish engulfing. So kita nak kecilkan time frame, apakah reaksi sebenarnya. So possibility ini adalah satu impulse dan correction untuk meneruskan penurunan di ke bawah. Possible yang pertama. Dan possibility yang kedua kita boleh lihat dekat H4, ini adalah satu pattern. Dia panggil ini adalah double maru, yalah double maru. Dan ini adalah satu pullback. Adakah ini ada satu bersifat pullback? Kita nak tengok apakah reaksi lah. Okay, so saya menantikan sesuatu di dollar index ni. So possibility situ adalah kawasan yang terakhir yang dia akan react dan mungkin akan strike terus ke atas. Possible sebab kita tengok daripada H4 kan. So maknanya asset safe haven dah ready untuk fly ke guys? Saya rasa macam minggu ni dia akan fly lah. Mungkin dia tak fly, mungkin dia akan fly area previous resistance dia lah. Okay, area sini possible. So kita tengok je pada minggu ni. Okay, so kita teruskan dengan Euro USD. Kita di time frame 4 hours. So kita nak buat direction dulu. Ya kenapa tak jadi? Oh, okay. So kita nak lukis dulu sikit. So ini adalah satu pattern kenaikan. Adakah kenaikan ini bersifat pullback ataupun dia akan teruskan menaik ke atas? Kita tak pasti guys. So kita ada analisa saja. So saya menjangkakan yang EU akan naik sikit lah kot sebab dia tengah uptrend kan. Okay, kita nampak dekat sini. Sini ada satu low. Ni higher low. Higher low ke? Higher high lah kan? Higher low lah. Higher low, yes. This is higher low. Higher low kan, dia macam menaik kan, dia menaik. So kita boleh jangka yang dia akan teruskan kenaikan lah. Tapi mungkin juga ini adalah bersifat sementara.
So apa yang kita lihat dekat kawasan H4, dalam H4 dia masih lagi dalam bearish punya trend. Okay. So itu apalah, itu apa yang kita boleh jangka lah dekat Euro USD ni. Okay. So hari Senin ni kita tak nak masuk, kita just nak buat prediction lah. Prediction sangat, analisa lah. Okay. So mungkin besok kita akan cerita lagi lah kat mana tempat yang saya akan entry. Okay. So kita teruskan dengan GU. So far GU last week dia dah sentuh pun dia sentuh pun danger zone. So adakah dia akan teruskan kenaikan dia ke atas? Dia tak lepas lagi kawasan danger zone tu guys. Tetapi ini adalah kawasan yang saya tanda last week. Jika price menyentuh danger zone, kemungkinan setup ini yang tak valid lagi lah. So memang dia dah sentuh. So agak risiko juga untuk kita masuk. Saya rasa dia akan meneruskan penurunan dia ke bawah, sebab dia follow trend kan. Okay. So dekat H4 ni ada satu form bullish engulfing. Berkemungkinan dia naik bersifat sementara. Okay. Kita boleh lihat dekat sini Ini adalah wave A, B, C, D. Satu lagi up mungkin. Kita tengok lah. So saya menantikan, jika saya nak sell dekat pound dollar ni, saya menantikan satu candle yang meyakinkan, iaitu mungkin engulfing, bearish engulfing dekat H4 ke kan, yang solid lah. Okay. Yang saya nak tengok betul-betul solid lah. Mungkin ada QM dekat time frame kecil lagi lah, saya yakin. So saya nampak ini adalah satu kenaikan. Okay, mungkin kenaikan ni akan bersifat sementara je lah. Kita boleh lihat mungkin dia naik sampai dia naik sampai sini, 45 pips. Okay. So mungkin lah saya tunggu kat situ. Dan saya kena pastikan sesuatu, orang panggil apa, satu candle yang meyakinkan saya untuk masuk lah. Okay. So settle GU. Okay, last one sebelum saya mengakhiri live ni. Saya nak tengok gold. Okay guys, gold react di kawasan QM. React ke? Tak react sangat, tak kena sangat. Okay. So apa yang meyakinkan kita? Okay guys, so saya buat teori sikit. So ini adalah satu impulsif, dan ini possibility adalah pattern correction. Okay. So paling common pun dia akan naik sampai sini, kalau dia naik lah. Tapi pergerakan dia lebih kurang kan dengan apa, dengan dollar index tadi. So kalau gold ni pacak, maknanya EU dengan GU akan drop lah. Okay. So kita tengok macam tu lah, bentuk dia macam tu kan. Kita lihat je, tunggu je something yang meyakinkan pada minggu ini. Okay, kita nak tengok last nak tengok JJ. JJ tak reti nak turun guys. So kita follow je trend.
New high nampak. Oh, JJ boleh masuk ni. Tengok dulu. JJ dekat 4 hours. Oh, dekat atas sangat Okay, so kalau korang nak masuk, saya tak masuk lah. Tapi kalau korang nak masuk boleh lah. Kecil-kecil. Ni pak, ni new height ni. Ni dipanggil apa? Ketinggian yang baru. So ini adalah possibility pattern correction untuk naik turun ke bawah sampai sini dan go up. Okay, nampak ke? Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Okay, so boleh lah ambil shot. Berapa ni? 60 pips. Okay lah untuk Isnin kan. Scalping satu hari intraday lah. 60 pips okay lah kan. Kita dekat time frame 1 hour. Satu hari punya setup. Kalau tak jadi, paling command SL je kan. Tak SL, TP tu je. Okay guys, so itu saja live saya pada hari ini. Besok insyaAllah kita akan berceritakan tentang entry-entry saya. Mungkin boleh cerita esok. So saya nak memberi nasihat kepada anda lagi sekali. Jika anda baru dalam bidang trading ini, saya nasihatkan anda untuk berhenti je trade, okay? Sekian saja dari saya, Muhammad Faris. Assalamualaikum. Bye-bye.